Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin, juga para pendengar Radio IKIM yang sentiasa mengikuti rancangan ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan perbincangan yang boleh dikatakan di penghujung teks kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang bagaimana sifat sebenar syurga, neraka, mizan, dan disebutkan juga ataupun diperkatakan juga tentang bagaimana hidayah dan kesesatan itu semuanya daripada Allah, dan tafsiran bagaimana Allah membiarkan seseorang hamba itu sesat, dan ini bukan kerana kehebatan ataupun kekuatan syaitan itu, kerana syaitan tidak boleh mengatasi ketentuan dan kekuasaan Allah SWT. Jadi ruang untuk syaitan mengacau ataupun merubah sikap dan iman seseorang itu bukan kerana mereka berkuasa mengubahnya, tapi kerana manusia itu sendiri dengan sebab kelalaian dan keingkarannya kepada Allah SWT telah memberi ruang kepada syaitan itu untuk memperdayakan mereka. Dalam teks yang seterusnya, Abu Hanifah menyebut tentang persoalan mungkar nakir ataupun soal mungkar nakir dalam kubur. Beliau menyebut wa su'alu munkar wa nakir hakun kainun fil qabr. Soal jawab dengan munkar nakir, dua malaikat yang ditugaskan untuk bersoal jawab dengan kita di kubur nanti, itu adalah benar, akan berlaku di dalam kubur. Wa i'adatur ruh ila jasadi al-'abd fi qabrihi haqqun. Begitu juga roh dikembalikan ke jasad hamba dalam kuburnya nanti untuk dia menerima azab, menerima nikmat kubur, itu juga benar. Wadaqtah, dan tekanan ataupun himpitan kubur dan azabnya, wa azabih. Dabtatul qabr wa azabuhu haqqun kainun lil kuffari kulluhum wali ba'du musad al-mu'minin. Himpitan kubur dan azab kubur itu juga benar dan akan berlaku bagi golongan yang kafir keseluruhannya, dan bagi setengah umat Islam, umat mukmin yang melakukan maksiat dan dosa. Jadi petikan ini memperkatakan tentang situasi ataupun gambaran di kubur yang sebagaimana yang sebut sebelum ini merupakan sebahagian daripada persoalan ghaibiyat, persoalan sam'iyat, yang merupakan satu daripada topik utama dalam akidah, di samping ilahiyat, ketuhanan, dan nubuat, kenabian. Jadi apa yang dikatakan sebagai soal mungkar nakir itu, sebagaimana yang disyarahkan oleh Imam Mula Al-Qari, dia merujuk kepada soalan-soalan seperti man rabbuka wa ma dinuka, siapakah Tuhan kamu, apakah agama kamu, wa man nabiyuka, dan siapakah nabi kamu. Ini yang biasa kita ketahui. Soalan-soalan ini akan berlaku di dalam kubur, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya, yang menyebut azabul qabr haq, azab kubur itu benar. Dan sebagaimana juga yang diriwayatkan dalam sebuah kisah di mana Nabi SAW melalui sebuah kubur, ala qabrain, pada dua kubur, dan baginda menyebut, bersabda, innahuma la yu'adziban, bahawa kedua-dua ahli dalam kedua-dua kubur itu akan diazab. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya. Jadi
Itu sebahagian daripada dalil-dalil ataupun bukti bahawa azab kubur itu berlaku, bahawa kita mesti beriman bahawa apabila seseorang itu meninggal, mati dan ditanam dalam kubur, sebelum akhirat, sebelum kiamat, masing-masing akan menerima ataupun menghadapi apa yang dikatakan sebagai azab ataupun nikmat kubur itu. Dan antaranya adalah soal mungkar nakir itu. Disebut bahawa soalan mungkar nakir ini umum, berlaku kepada semua orang, kecuali kepada para nabi dan kepada para kanak-kanak yang meninggal suatu kecilnya dan para syuhada. Golongan ini dikatakan terkecuali daripada soal kubur. Manakala yang selainnya dia akan menghadapi soal mungkar nakir itu. Jika dia beriman, insya-Allah dia akan boleh menjawabnya, dan jika dia bukan seorang beriman ataupun melakukan kemaksiatan dan sebagainya, dia mungkin dia akan menghadapi masalah ataupun kesusahan dalam menjawab soal mungkar nakir itu. Wa i'adatul ruh ila jasadil 'abd fi qabrihi haqqun, dan pengembalian ataupun kembalinya ruh kepada jasad seseorang hamba dalam kuburnya benar, dan ini dikaitkan dengan kedudukan ataupun persediaan untuk menghadapi soal mungkar nakir itu, dan juga menghadapi azab himpitan kubur dan azab kubur ataupun nikmatnya. Jadi untuk memungkinkan seseorang itu merasai nikmat dan azab itu, dikembalikan ruh kepada jasadnya semasa dalam kubur itu. Ini disebut oleh Abu Hanifah, wa i'adatul ruh ila jasadi fil 'abd ila jasadil 'abd fi qabrihi haqqun. Kembalinya ruh kepada jasad seorang hamba dalam kuburnya juga benar. Seperti yang saya sebut tadi, dengan kembalinya ruh dengan jasad, mereka akan berhadapan secara sempurna dengan malaikat, dengan segala azab ataupun nikmat yang akan mereka lalui sepanjang berada dalam kubur sehinggalah ke hari kiamat. Dalam konteks ini, kalau dia seorang yang mukmin, dia akan boleh menjawab soalan-soalan tadi dengan menyebut Rabbi Allah wa dini Islam wa Nabi Muhammad. Tuhanku ialah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dia mukmin. Kalau dia seorang kafir, seorang yang bukan mukmin, wa yaqul kafir la adri, aku tak tahu. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, yang menyebut bagaimana seorang mukmin itu akan menjawab apabila ditanya oleh mungkar nakir tentang man rabbuka, siapakah Tuhan kamu, wa ma dinuka, apakah agama kamu, dan wa man nabiyuka, dan siapakah nabi kamu. Mereka akan jawab Rabbi Allah wa dini Islam wa nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul kafir, manakala orang kafir pula, dia akan menjawab la adri. Soalan suatu yang menghairankan dengan soalan itu. Apa ini? Aku tidak tahu jawapannya. Itu gambaran yang disebut dalam sebuah hadis bagaimana soal mungkar nakir itu berlaku dan bagaimana jawapan yang akan dijawab oleh umat Islam, oleh seorang mukmin dan oleh golongan yang kafir. Jadi berkenaan dengan soal mungkar nakir ini boleh dikatakan keseluruhan ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat tentang kebenarannya, tentang bahawa ianya akan berlaku. Namun ada di kalangan golongan Mu'tazilah dan sebahagian daripada golongan Rawafid, Syiah dan sebagainya, mereka mempertikaikan kebenaran soal mungkar nakir ini. Jadi itu perbincangan di sana, tapi yang penting kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, sebagai mukmin, kita mesti yakin dan percaya bahawa soal mungkar dan nakir itu berlaku
berdasarkan hadis-hadis dan Quran yang kita nyatakan tadi. Seterusnya wadaqtatul qabr, himpitan kubur. Haqqun, benar. Wa azabuhu, dan azabnya juga, yaitu kesakitan yang dirasai hasil daripada himpitan kubur itu juga benar. Kain lil kuffar kulluhum ajma'in wa li ba'dil mu'minin atau li ba'd usatil mu'minin. Di sini ada disebut ataupun dibahaskan secara khususnya, teks ini menyatakan tentang himpitan yang akan berlaku di dalam kubur kepada golongan-golongan yang kafir dan kepada mukmin yang melakukan maksiat dan dosa. Mafhum ataupun berdasarkan ungkapan ini juga dan berdasarkan nas-nas yang kita boleh baca dalam Al-Quran dan hadis, kita juga boleh bahaskan di sini, di samping himpitan dan azab itu juga, di kubur ini juga bagi seorang yang baik, seorang yang mukmin, mereka tidak akan menghadapi segala kesusahan tersebut, sebaliknya mereka akan mendapati, akan merasai nikmatnya. Kan? Ini kita boleh baca misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menyebut al-qabru raudhatun min riyadil jannah, kubur itu umpama taman, satu taman daripada taman-taman syurga. Mana kenikmatan syurga bagi ahli syurga yang meninggal, yang masih lagi di alam kubur, dia seakan dah mula merasai kenikmatan syurga itu. Sebab kuburnya akan berupa suatu taman daripada taman-taman syurga. Manakala sebaliknya, hafrat min hufari al-niran, kubur itu juga boleh berupa sebagai suatu lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi seorang mukmin apabila dia meninggal dan ditanam dalam kubur dan dia merupakan ahli syurga, dia akan boleh merasai, dia akan mula merasai nikmat syurga itu semenjak di dalam kuburnya lagi. Di mana kuburnya disifatkan, digambarkan sebagai satu daripada taman-taman syurga. Manakala golongan yang ingkar, bukan Islam, yang kafir, ataupun yang ditentukan ke dalam neraka, keberadaannya di dalam kubur itu dah merupakan suatu muqaddimah untuk dia menghadapi azab yang lebih teruk di neraka nanti. Di mana kuburnya itu disifatkan sebagai seakan satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi bayangkan saudara-saudari, para pendengar, bagaimana gambaran tentang apa yang akan dialami oleh kita di dalam kubur nanti. Dan ini sebagai suatu bentuk tarhib, kita perlu mengambilnya secara yang benar, secara yang serius. Di samping ia merupakan sebahagian daripada iman, daripada elemen-elemen atau unsur-unsur yang kita perlu imani, dia sepatutnya juga dijadikan sebagai satu motivasi untuk kita bersiap sedia sekarang, selagi kita masih diberi ruang kehidupan sebelum kita meninggal dan ditanam ke dalam kubur nanti. Kehidupan yang masih berbaki perlu diambil secara yang betul, perlu dimanfaatkan secara yang benar, agar segala azab yang disebut dalam akidah, dalam nas-nas yang dinyatakan tadi, kita dapat jauhi apabila kita meninggal atau kita mati nanti, insya-Allah. Jadi usaha untuk mempersiapkan diri itu masih ada ruangnya selagi kita belum meninggal dunia. Jadi pemahaman dan penghayatan terhadap apa yang akan berlaku di dalam kubur itu penting untuk kita jadikan iktibar, supaya nanti ia boleh mendorong kita melakukan kebaikan dan mempersiapkan diri dengan segala amalan agar nanti kita selamat di kubur dan seterusnya di hari akhirat kelak. Ini tentang nas berkaitan dengan
azab kubur dan soal hal-hal yang berlaku pada seseorang yang meninggal dalam kuburnya. Dalam teks yang seterusnya, Abu Hanifah berpindah dari memperkatakan tentang persoalan ghaibiyat ini, beliau kembali kepada memperkatakan tentang sifat-sifat khabariyah bagi Allah SWT atau sifat-sifat al-mutasyabihat bagi Allah SWT, yang juga ada kaitan dengan persoalan kedudukan ataupun sifat seseorang Muslim di akhirat nanti, iaitu apabila memperkatakan bahawa dia dekat dengan Allah ataupun jauh dengan Allah dengan sebab maksiat ataupun dengan sebab kekufurannya tadi, itu pun juga dikaitkan di sini. Abu Hanifah menyebut wa kullu syai'in dzakarahu ulama bil farisiyah min sifatillah ta'ala azza ismuhu fajaizul qaulu bihi siwal yad bil farisiyah. Ini agak menarik. Kita tahu bahawa Abu Hanifah berada ataupun hidup di kalangan masyarakat Parsi juga. Setiap sesuatu yang disebut, Abu Hanifah menyebut, setiap sesuatu yang disebut oleh ulama dalam bahasa Parsi, dan dalam konteks ini kita boleh kiaskan dalam bahasa-bahasa selain daripada Arab juga. Dan di sini walaupun disebut secara khusus bahasa Parsi, tapi ia juga merujuk kepada bahasa-bahasa lain selain pada bahasa Arab. Setiap sesuatu yang disebut oleh para ulama dalam bahasa Parsi berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang azza ismuhu, yang maksud dan hakikatnya yang sebenarnya kita tidak mampu memahaminya, tidak mampu mencapainya. Fajaizul qaul bihi, ianya harus disebut sedemikian. Bermaksud harus untuk kita menyebut sifat-sifat Allah dalam bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab. Dalam kes ini Abu Hanifah menyebut dalam bahasa Parsi. Siwa al-yaddu bil farisiyah, melainkan perkataan yad, perkataan tangan. Perkataan tangan dalam bahasa Parsi ataupun dalam bahasa-bahasa lain. Apa yang dapat difahami di sini, bahawa apabila kita menggambarkan tentang sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat mutasyabihat yang kita jumpa dalam Al-Quran, dalam Nas dan sebagainya, apabila Allah menyebut atau menyatakan tentang sifat yad, tangan, sifat wajah, sifat nuzul, turun, sifat istiwa, bersemayam dan sebagainya, itu harus kita menyebutnya dalam bahasa selain bahasa Arab, dan dalam konteks teks yang disebut oleh Abu Hanifah ini dalam bahasa Parsi harus melainkan perkataan yad, perkataan tangan. Sebab itu tidak harus disebut, mungkin kerana ia mempunyai konotasi yang lebih bersifat anggota, bersifat tashbih di situ. Sebab seterusnya Abu Hanifah menyebut wa yajuzu an yuqal biruyi khudai, itu bahasa Parsi yang bermaksud wajhullah. Harus untuk dikatakan dalam bahasa Parsi wajhullah itu dengan disebut biruyi khuda, wajah Allah SWT, bila tashbihin wala kaifiyatin, tanpa dia menggambarkan ataupun tanpa dia mengumpamakan, menyamakan wajah dan sifat-sifat yang lain itu dengan mana-mana anggota makhluk. Wala kaifiyah, dan tidak membayangkan macam mana keadaan sebenar sifat-sifat tersebut. Kalau sebelum ini kita pernah membaca teks Abu Hanifah yang memperkatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, yang secara jelasnya Abu Hanifah menyebut semua ayat-ayat mutasyabihat ataupun perkara-perkara mutasyabihat itu semuanya adalah sifat. Dan di sini pun sama, wa kullu syai'in dzakarahul ulama bil farisiyah min sifatillah, daripada sifat Allah. Jadi persoalan wajah, tangan, istiwa, semua itu adalah sifat. Dan kita dah huraikan sebelum ini, apabila ianya termasuk di bawah kategori sifat, maka segala ahkam sifat, segala hukum hakam yang berkaitan dengan sifat, dianya tanzih, dia mesti tak sama dengan makhluk,
dia mesti qadim dan sebagainya itu terpakai ataupun terkait sama di sini, dan kita perlu menjaga hukum-hukum tersebut apabila kita membahaskan tentang semua istilah-istilah ini dan menganggapnya sebagai sifat-sifat Allah. Jadi teks ini menjelaskan ataupun memberi penjelasan kepada kita boleh membahaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan sifat itu dalam bahasa lain, dengan syarat ia tidak dengan tashbih, tidak dengan memperumpamakan ia dengan sebarang anggota, ataupun tidak dengan membayangkan kedudukan-kedudukan tertentu. Jadi dalam perbahasan yang mungkin pernah suatu masa dulu timbul di kalangan masyarakat kita, ataupun mungkin sekarang masih ada golongan-golongan apabila memperkatakan tentang sifat khabariyah ataupun sifat-sifat ayat-ayat mutasyabihat ini, mereka seakan ataupun tanpa disedari telah menampakkan ataupun mengumpamakan, mentashbihkan. Apabila menyebut tangan misalnya, mengumpamakan ataupun mentashbihkan seakan tangan-tangan manusia. Ataupun bila dia menyatakan tentang istiwa, bersemayam, dia membayangkan tentang bagaimana Allah SWT itu bersemayam di atas arah. Ini yang salah, ini yang boleh mengelirukan masyarakat tentang hakikat sebenarnya sifat-sifat tersebut. Kita tak boleh menafikan sifat-sifat ini, tapi kita juga tidak mengisbatkannya secara yang zahir, secara yang boleh menyamakan Allah SWT itu dengan mana-mana makhluk. Apabila ia berkait dengan anggota, tangan, wajah dan sebagainya, ataupun aktiviti-aktiviti tertentu seperti bersemayam, istiwa dan sebagainya, kita tak boleh sama sekali menyamakan ia dengan mana-mana anggota ataupun mana-mana keadaan aktiviti yang sama yang kita boleh bayangkan pada makhluk. Jadi apabila kita menyebut istiwa, bersemayam, jangan sekali-kali kita menggunakan perkataan semayam itu dan kita membayangkannya sebagaimana bersemayamnya mana-mana manusia di atas takhtanya dan sebagainya. Sebab membayangkan semua itu akan membawa kepada bentuk-bentuk tashbih yang akan menjadikan sifat Allah SWT itu seakan makhluk dan membayangkan Allah SWT itu sebagaimana makhluk. Dan ini menyalahi akidah tanzih yang didokong oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Walaysa qurbullah ta'ala wala bu'duhu an tariqitul masafah wa qasriha walakinna ala ma'na al-karamah wal hawan. Abah Hanifah menyebut, dan tidaklah hampirnya, dekatnya Allah SWT dan jauhnya Allah SWT itu daripada hambanya min tariqitul masafah wa qasriha, dalam bentuk jarak jauh, jarak panjang, jarak pendeknya, ataupun panjang ataupun pendeknya jarak di antara Allah SWT dengan hamba itu. Maksudnya kita tak boleh membayangkan dekat dan jauhnya Allah SWT itu dalam bentuk yang fizikal, yang ada jarak, sama ada jarak dekat ataupun jauh. Walakinna ala ma'nal karamah wal hawan. Tetapi dekat Allah SWT dengan hambanya dengan maksud karamah, kemuliaannya Allah SWT. Dekatnya kemuliaan Allah SWT kepada hamba. Dan jauhnya Allah SWT dengan hambanya itu bermaksud al-hawan, maknanya kecelaan, kehinaan, hinanya hamba itu apabila Allah SWT jauh daripada hamba tersebut. Dan ini secara jelas kalau kita lihat bentuk-bentuk takwilan yang dinyatakan oleh Abu Hanifah apabila memperkatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, tentang hadis-hadis mutasyabihat yang memperkatakan tentang dekat ataupun jauhnya hamba dengan Allah SWT. Jadi tafsiran ataupun takwilan yang perlu difahami bukan pada jarak yang fizikal, tetapi dengan maksud kemuliaan dan kecelaan hamba itu. Apabila Allah SWT itu jauh daripada hambanya, maka ia akan jadi celah, dan apabila hambanya dekat, Allah SWT dekat dengan hambanya, maka dia akan mulia. Wal muti'un qaribun minhu bila kaifa wal 'asi ba'idun minhu bila kaif. Seorang yang akur, seorang yang mentaati Allah SWT akan hampir dengannya, hampir dengan Allah SWT bila kaifa, tanpa
kita ketahui hakikat sebenarnya. Begitu juga seseorang yang asi, seorang yang melakukan kemaksiatan, mereka akan berada jauh daripada Allah SWT, ataupun mereka akan dijauhi oleh Allah SWT bila kaifa, tanpa kita mengetahui bagaimana Allah SWT menjauhkan itu. Wal qurbu wal bu'du wal iqbal yaqa'u 'alal munaji. Abu Hanifah menyebut dekat, jauh dan menerima kedekatan dan kejauhan itu yaqa'u 'alal munaji, berlaku pada orang yang bermunajat. Dalam Quran misalnya kita baca wasjud waqtarib. Allah mengarahkan supaya kita sujud dan kita hampir dengan Allah. Dengan sebab kita sujud, kita akan berusaha dengan sujud kita itu untuk menghampirkan diri kepada keredaan Allah SWT. Itu maksudnya. Bukan dekat dalam bentuk yang berjarak, yang berfizikal, yang boleh dinilai, boleh disukat, boleh diukur jaraknya. Dalam seterusnya Abu Hanifah menyebut wa kadzalika jiwaruhu fil jannati wal wuqufu baina yadayhi bila kaifiyah. Begitu juga jiwar, maknanya berada di samping, Allah SWT dalam syurga, wal wuqufu baina yadayhi, dan berada berhampiran dengannya. Itu pun juga tidak boleh dibayangkan dengan sebarang bentuk atau sebarang kualiti yang tertentu. Kita boleh faham dan kita boleh terima, kita boleh yakin perkara ini tanpa kita membayangkan hakikat sebenarnya, sebab itu di luar daripada kemampuan akal kita. Dalam Al-Quran disebut waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan ada juga disebut wa amma man khafa maqama rabbih. Bagaimana dekat ataupun hampir ataupun manusia hamba Allah SWT itu berada berdekatan dengan Allah SWT, berhampiran dengan Allah SWT. Jadi hampir itu bukan suatu yang boleh kita bayangkan sebagai suatu yang dapat diukur dengan jarak dan ukuran tertentu, tapi ia adalah suatu gambaran tentang bagaimana Allah SWT itu hampir dengan kita dari segi kerahmatan, kemuliaannya, dan jauh daripada kita dari segi kecelaan hamba itu sendiri. Jadi dalam konteks ini Imam Mula Al-Qari membuat suatu khulasah, membuat suatu kesimpulan, fatahqiqu fi maqam at-tawfiq anna mukhtarul imam anna qurba al-haq min al-khalq wa qurba al-khalq min al-haq wasfun bila kaifa wa na'tun bila kashf. Apa yang diterima, apa yang disimpulkan ataupun yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dalam konteks ini ialah bahawa hampirnya Allah SWT dengan makhluk ataupun hampirnya makhluk dengan Allah SWT adalah suatu sifat wasfun yang kita tidak tahu kaif dia, tidak tahu bagaimana hakikat sebenar hampir ataupun dekatnya sifat dekat itu. Wana'tun, dan ia juga adalah seakan sifat bila kashf yang kita tak boleh nak dedahkan bagaimana keadaan sebenar sifat tersebut. Wal jumhur awwalunahuma wa yahmilunahuma ala qurbi rahmatihi bi ta'atihi wa bu'du ni'matihi bi ma'siyatihi. Jumhur ulama mentakwilkan kedua ini, dekat dan jauh ini, dan mentafsirkannya sebagai kalau dekat bermaksud dekatnya rahmat Allah SWT kepada hambanya dengan sebab hamba tersebut melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Wa bu'du ni'matuhu, dan jauhnya hamba daripada Allah ataupun jauhnya Allah pada hamba itu bermaksud jauhnya nikmat Allah SWT kepada hambanya dengan sebab perlakuan maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi saudara-saudari, kita boleh perhatikan di sini dalam hal yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah salah kalau kita katakan bahawa ulama salaf, dan dalam kes ini Imam Abu Hanifah
menerima fahaman tafsiran sifat tersebut secara zahir, mengisbatnya secara zahir, tetapi secara jelas dia mengelak daripada mengisbatkan secara zahir. Sekurang-kurangnya dia memperkatakan semua ini sebagai suatu sifat, dan dalam masa sama dia menyebut bila tashbih wala kaifiyah, tanpa kita memperumpamakan ia dengan apa-apa daripada makhluk, dan tanpa kita membayangkan bagaimana hal keadaan itu berlaku.